Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Dah pukul 12. Cikgu nak mulakan kelas dah. Nanti kita tunggulah yang lain kemudian kod dia orang masuk. Okey. Baik, hari ini ada yang request untuk bincang soalan latihan formatif bagi tajuk 5.5 dan juga latihan Kediri 5.5. Jadi cikgu penuhi request tersebut. Depan dah baru kita akan masuk ke dua tajuk terakhir bagi bab yang kelima. Okey, sementara yang lain masuk, ada apa-apa soalan ke selain daripada apa yang kita nak bincangkan hari ini? Cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu tanya-tanya soalan, any questions, mana-mana subtopik pun boleh. Okay, kalau tak ada soalan, kita mulakan sesi perbincangan kita untuk soalan latihan formatif dan juga latihan kendiri yang cikgu ada bagi hari itu bagi tajuk 5.5 pembelawan gelombang. Seperti yang kita dah belajar, pada hari Isnin yang lepas kita belajar tentang pembelawan gelombang. Kamu kena ingat dan kena faham apakah yang dimaksudkan dengan pembelawan, iaitu penyebaran gelombang apabila gelombang itu merambat melalui suatu celah atau tepi suatu penghalang. Bermaksud apabila sesuatu gelombang itu dibelaukan, gelombang tersebut akan tersebar ke kawasan yang lebih luas. Kita boleh dapati kesan-kesan pembelauan itu akan mempengaruhi gelombang-gelombang dengan ke kawasan yang lebih luas lah. Dan pembelauan ini hanya berlaku apabila suatu gelombang itu merambat melalui suatu celah ataupun tepi. Dan ingat pembelauan gelombang ni dia boleh berlaku kepada semua jenis gelombang. Kita ada gelombang air, gelombang bunyi dan juga gelombang cahaya. Jadi ketiga jenis gelombang ini akan berlakunya fenomena pembelauan gelombang. Kita boleh lihat kesan-kesan pembelauan ke atas ciri-ciri gelombang dalam buku teks kamu muka surat 205 pada jadual 5.7. Sekiranya kita lihat kepada perubahan itu, hanya ada dua sahaja yang berlaku perubahan, iaitu amplitude akan berkurang dan juga arah perambatan. Arah perambatan daripada satu arah menjadi kepada banyak arah sebab muka gelombang ataupun gelombang itu tersebar ke kawasan yang lebih luas. Itulah yang dimaksudkan dengan pembelauan gelombang. Baik, jadi dalam tajuk pembelauan gelombang ni, selain daripada kesan pembelauan ke atas ciri-ciri gelombang, kamu juga perlu tahu bagaimana untuk melukis muka gelombang ataupun corak muka gelombang yang dibelaukan. Hari tu kita dah tengok ada simulasi pada pada website PHET simulation tu. Dan dalam buku teks kamu pun ada ditunjukkan pada muka surat 207, iaitu melukis gambar rajah untuk menunjukkan corak pembelauan gelombang air. Okay, dalam subtajuk ini dia hanya fokuskan kepada pembelauan gelombang air sahaja kerana gelombang air ni yang senang dan mudah untuk kita lihat dan kita boleh jalankan aktiviti ini di makmal dengan menggunakan tangki riak. Okey, sebab itulah gelombang air yang dipilih dan bukannya gelombang bunyi ataupun gelombang cahaya. Sebab kalau untuk buatkan gelombang bunyi, kita tak nampak muka-muka gelombang bunyi tu, kita tak nampak. Okey,
Dan satu lagi kalau gelombang cahaya kita tak jelas, kita tak nampak juga gelombang-gelombang dia. Kita hanya nampak apa yang dipaparkan pada skrin. Sebab itulah kita gunakan gelombang air dalam buku teks lah, dan kita boleh jalankan eksperimen ini di makmal menggunakan tangki riak. Baik. Jadi kita terus pergi ke latihan formatif yang sebab ada kawan kamu request, okey, latihan formatif 5.5. Kalau kita lihat latihan formatif tu, bahagian pembelauan dia memang tak ada soalan pengiraan. Dia hanya ada soalan tentang lukisan corak pembelauan gelombang dan juga aplikasi ataupun situasi-situasi yang menunjukkan pembelauan gelombang itu berlaku, dan kamu mestilah boleh menerangkan keadaan ataupun apakah yang menyebabkan situasi pembelauan gelombang itu. Jadi apa yang penting dalam aspek penerangan penyebaran gelombang adalah kamu mesti tahu bahagian manakah yang menjadi penghalang ataupun celah ataupun penghalang ataupun celah yang menyebabkan gelombang itu dibelaukan. Baik, kita terus kepada soalan yang pertama. Kalau ada soalan kamu boleh terus tanya cikgu ya. Cikgu harap lepas daripada kelas ni kamu dah boleh, kamu dah tak ada masalah untuk menjawab soalan bahagian pembelauan gelombang. Okay, kita pergi kepada latihan formatif 5.5 dulu. Buku teks kamu 209. Yang belum buat tu boleh teruskan buat. Yang dah buat tu tahniah dan terima kasih cikgu ucapkan. Okay, kita terus pergi kepada soalan nombor 1. Soalan nombor 1 dia kata lengkapkan rajah-rajah berikut dengan melukiskan corak pembelauan gelombang. Jadi soalan ni dia nak kamu lukiskan corak-corak pembelauan gelombang. Okey, sekiranya kita lihat pada rajah, cikgu dah cut and paste rajah-rajah yang dalam buku teks kamu tu. Okey, kalau kita lihat corak ataupun soalan ini, kalau kita tengok dia macam tak ada dalam buku teks kan. Dia tak ada, kalau kita lihat jawapan ataupun corak melukis corak gelombang pada muka surat 207, dia tak ada pun yang ada penghalang satu ketul dekat tepi. Tak ada. Tapi sebenarnya kalau untuk dapatkan jawapan dia mudah sahaja, kamu hanya ikut yang ada celah sempit, celah besar tu kan. Celah sempit atau celah besar, tapi kamu jadikan dia hanya satu celah sahaja. Bermaksud kamu hanya ambil separuh sahaja. Lukisan dia tetap sama. Okey. Sebagai contoh cikgu ambil. Okey, katakanlah dalam buku teks kita ada dua macam ni kan. Dia ada dua lah batu-bata ni ataupun penghalang ni, dia ada dua. Dia macam ni kan. Dia ada dua benda, dua blok, dan dia menunjukkan ada satu celah dekat tengah ni lah. Kalau kita lihat buku teks kita, kalau kita lihat buku teks kita muka surat 207, semuanya pattern dia ada dua penghalang macam ni ataupun ada dua benda yang menyebabkan satu celah terhasil. Okey. So kita lihat macam mana corak kalau ada dua ni. Kita lihat dekat muka surat 207. Okey, gambar rajah yang kedua. Gambar rajah yang ketiga iaitu panjang gelombang yang pendek. Ataupun kita boleh tengok kepada celah lebar. Tapi kalau kita lihat soalan A dan B, dia nak membezakan panjang gelombang ya. Sebab kalau kita lihat A ni, panjang gelombang A dan panjang gelombang B adalah berbeza, di mana panjang gelombang A adalah lebih kecil daripada panjang gelombang B. Jadi kat sini soalan A dan B ni dia nak menunjukkan kesan pembelauan gelombang apabila kita kita manipulasikan ataupun kita ubah dia punya panjang gelombang. Sebab panjang gelombang yang berbeza akan menghasilkan corak pembelauan yang berbeza. Okay, kita boleh lihatlah. Baik. Seterusnya kita tengok, so kita lukis
sama je dengan macam soalan jawapan dalam buku teks, cuma kita buat separuh je. Okey, so kita lihat dulu yang pendek kan. Yang pendek ni dia lurus dan melengkung di tepi, betul tak? Dia lurus dan dia melengkung ke tepi. Jadi kita ikut buku teks. Pastikan panjang gelombang sebelum dan selepas adalah sama Okey, cara yang lebih mudah kalau kamu nak tahu bengkok dia dekat mana, kamu boleh buat dia punya arah perambatan dulu. So buat dulu arah perambatan. Jadi bermula dekat arah perambatan inilah yang bengkok dia tu. Okey, cikgu gunakan warna yang berbeza Okey. So bermula lengkuk dia tu dekat Okey, kita bermula lengkuk dia tu dekat arah perambatan tu. So itu cara yang paling mudah lah untuk kita tahu. So kalau ikutkan dalam buku teks tu dia ada dua belah kan? So kamu buatlah dua belah macam ni dulu. Okey, buat dulu dua belah. So arah perambatan dia ada. Okey, macam tu. Macam tu. Okey, sekarang ni oleh kerana soalan yang diberi tu ada satu je. Ada satu je penghalang. Jadi kita padamlah. Kita padam. Kita padam semua. Okey, jadi kita padam yang so kita padamlah ni, kita padam ni, kita angkatlah dia tak ada dan benda ni pun kita padam. So jawapan kamu akan lihat dia macam ni sajalah, yang ini. Dia separuh saja. Yang ni. Jadi kamu lukis pun separuh je, yang bawah-bawah ni tak perlu. Macam itulah maksud cikgu. So sebenarnya boleh guna sahaja jawapan yang dalam buku teks. Okey? Boleh kelas? Baik. Ada soalan setakat ni? Faham maksud cikgu padam dekat bawah ni? Okey. Cikgu nak kamu gunakan apa yang dalam buku teks tu untuk jawab soalan ni lah sebab dia tak ada diberi kan. Jadi kita anggapkan dia ada dua dulu. Ada satu celah, lepas tu kita padamkan di bahagian bawah. Okey. Seterusnya kita tengok pula soalan B. Okey, soalan B ni sama je dengan soalan A. Jadi corak gelombang dia pun adalah sama. Cuma yang berbezanya adalah beza antara panjang gelombang yang panjang dan panjang gelombang yang pendek adalah dia punya penyebaran lebih ketara dan juga tidak ketara. Kalau panjang gelombang yang panjang dia lebih ketara berbanding dengan panjang gelombang yang pendek. Okey, jadi kita kena lukis kan jawapan dia tu dengan menunjukkan pembelauan atau kesan pembelauan yang lebih ketara. Jadi kalau yang A tu kamu lihat dia lurus saja, maka yang B tu dia taklah, kamu tak boleh lukis dia membulat tak boleh lukis dia macam ni. Tak boleh lukis dia membulat macam ni sebab yang membulat macam ni hanya dihasilkan oleh celah sahaja. Kalau dia ada celah macam ni baru dia jadi membulat. Tapi sekarang ni dia tak ada celah, dia hanya ada penghadang sahaja. Jadi kalau dia ada kalau dia ada penghadang sahaja, maka kita mestilah lukis dia seperti yang A, cuma kita kena tunjukkan kuranglah sikit dia punya kesan dia Okey. Jadi apa yang kamu perlu buat, yang kamu perlu pastikan perbezaannya. Okey, kalau dia punya sekarang ni yang A ni penyebaran dia macam ni. So yang B ni penyebaran dia lebih ketara. So kamu luaskan sikit lah. Luaskan sikit dia punya arah perambatan. Tapi corak dia masih lagi sama, iaitu dia melengkung dan besar Okey, cukup besar. Pastikan panjang gelombang adalah sama kelas. Okey, panjang gelombang sebelum dan selepas adalah sama. Okey. So itu bagi jawapan untuk soalan 1A dan soalan 1B. Kenapa dia bukan membulat? Sebab dia bukan ada dua celah, dia ada satu celah sahaja.
Bukan ada satu celah, maksud cikgu dia ada satu penghadang sahaja. Dia bukannya ada banyak, dia bukannya ada pair macam itulah. Okey, sebab yang boleh menghasilkan membulat, kalau kamu nak buat dia membulat, kalau nak membulat macam ni, dia mesti ada dua penghadang macam ni lah. Mesti ada celah barulah daripada satah ni boleh jadi membulat. Tapi kalau dia ada satu je, sebelah je macam soalan kita, dia ada sebelah macam ni je, kita punya gelombang ni masih lagi lurus tapi dia ada bengkok sikit lah dekat tepi. Itu sahaja yang membezakan kedua ni. Boleh Okey, kalau ada soalan terus saya cikgu. Kita terus pergi ke soalan C dan D. Baik, soalan C dan D ini apa yang kita boleh lihat perbezaannya adalah yang ini celahnya besar dan ini celahnya kecil. Okey, so ikutlah jawapan yang dalam buku teks kamu, iaitu yang mana lebih ketara dan yang mana adalah kurang ketara. Okey, so kalau kita lihat celah yang lebih besar, penyebarannya adalah kurang ketara. Maksudnya kita punya arah perambatan tu macam ni. Okey, macam ni. Arah perambatan dia ke tepi lah sebab dia tersebar penyebaran. Okey, cuba lukis cantik sikit. Kalau boleh kamu lukis sebelah kiri, sebelah atas dan sebelah bawah tu adalah sama angle dia. Lebih kurang lah. Okey, kemudian selepas lukis arah perambatan, lukislah dia punya corak gelombang. So mesti ada melengkung kat tepi, melengkung di tepi. Apa saya nak? Okey, melengkung di tepi, melengkung di tepi, melengkung macam tu. Pastikan lambda sebelum dan selepas ni adalah sama. Jadi kalau kamu lukis dalam buku tulis anda, masa kamu jawab tu, gunakanlah pembaris. Mana pembaris cikgu ni? Okey, guna pembaris. Dekat pembaris kita, dia dah ada sentimeter kan. Jadi kamu buatlah 0 sampai 0.5 ataupun 1 dia punya panjang gelombang. Jadi dia akan jadi sangat perfect. Sebab panjang gelombang ni mesti sama kelas. Okey, mesti sama. Cuba kita ambil ruler Cuba tengok ruler kita. Okey, kalau kita tengok ruler macam ni kamu ukur lah macam kat sini kan dia buat okey 0.9. Jadi setiap ni mestilah 0.9, 0.9, 0.9. Jadi bila kamu nak lukis kat sini ni, kamu tandalah dekat mana 0.9, 0.9 dia punya tu. Okey, kita cuba buat yang ni Okey, kita cuba ikut yang ni. Berapa dia punya bacaan. Okey, dia punya panjang dia adalah 1.2 cm. Oh, yang ni tak payah. Yang ni sebab celah sempit. Jadi celah sempit dia adalah membulat kan. Okey, celah sempit dia membulat. Even though dia membulat, panjang gelombang tetap sama. Okey, sama juga kaedah dia. Kamu lukis dulu dia punya arah perambatan dan pastikan arah perambatan dia adalah lebih luas lah, lebih tersebar daripada yang C ni. Kalau yang C ni kamu lihat dia sempit macam ni sahaja kan, dia kurang ketara. Manakala yang D ni dia lebih ketara dan juga dia lebih luas lah, tersebar dengan lebih luas. Okey, lepas kamu buat dia lebih luas, terus kamu boleh lukis dia punya corak gelombang iaitu membulat. Okey, corak gelombang untuk membulat ni kelas, pastikan kamu ambil daripada muka gelombang ni, muka celah ni. Jarak dia yang pertama daripada celah ke celah. Okey, daripada bukaan celah ni. Bukaan celah ke bukaan celah macam tu. Kalau nak lagi cantik, gunakan protector. Okey, lepas tu dah dapat, lukis lagi yang kedua. Okey, gunakan kamu punya gunakan kamu punya
Apa cikgu cakap tadi yang arah perambatan ni sebagai satu guideline untuk kamu lukis gelombang kamu, muka gelombang kamu. Gunakan kamu punya arah perambatan sebagai guideline dari mana ke mana dan height dia lah. Okey. Okey, cantik-cantik, kemas-kemas. Sebenarnya lukisan ni kalau boleh buatlah seperfect yang mungkin, gunakan protector lah. Kalau tak dapat, tak ada masalah, lukis secantik yang mungkin dan pastikan lambda sebelum dan lambda selepas ni adalah sama. Perlu ukur, kalau perlu kamu ukur. Kalau tak, kamu rasa kalau kamu dah lihat tu, oh dah nampak dia lebih kurang sama, jadi tak ada masalah. Baik. Itu adalah soalan 1A dan soalan 1A B, soalan 1 lepas tu dan C dan D. Okey, ni soalan 1A B. Ini pula soalan C dan D. Okey, ada apa-apa lagi soalan Kalau ada soalan terus tanya cikgu. Kalau tak faham terus tanya sebelum cikgu proceed ke soalan seterusnya. Baik. Okey, kalau tak ada soalan, kita terus ke soalan nombor 2. Rajah 5.54 menunjukkan pelan ruang tamu dan bilik tidur. Seorang budak yang baring di atas katil tidak dapat melihat televisyen di ruang tamu tetapi dapat mendengar bunyi dari televisyen itu. Dengan melukis muka-muka gelombang, terangkan bagaimana fenomena pembelauan menyebabkan budak tersebut mendengar bunyi televisyen. Baik, ini adalah fenomena pembelauan gelombang lah. Macam mana kita tahu dia adalah fenomena pembelauan gelombang? Okey, ini adalah situasi kita. Okey, kamu lihat punca bunyi kita, sumber bunyi kita adalah pada TV. So TV ni menghasilkan bunyi. Okey, TV kita menghasilkan bunyi dekat sini dan pelajar tu dia duduk dekat katil. Dan kalau kita lihat situasi ataupun pelan rumah dia ni, ada tingkap, ada sofa semua-semualah, TV, dan ada satu pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka ini seolah-olah seperti celah. Yes, seperti celah yang kita buat tadi ni. Dia macam ni. Dia seperti celah. Jadi apabila ada celah, macam ni, cuma rumah tu dia tutup kat sini kan. Okay. Teralih pula. Okay, cuma rumah tu, kamu bayangkan dia tutup dekat sini. Dia tertutup macam ni, dia tertutup. Jadi bila ada pintu tu, so pintu itulah yang bertindak sebagai celah yang terbuka itu. Oleh kerana ada satu ruangan yang terbuka ini yang berfungsi sebagai celah, maka bunyi daripada televisyen ini boleh sampai ke dalam bilik ini hasil ataupun disebabkan oleh pembelauan gelombang. Baik, sekarang kita nak lukiskan macam mana, kita nak terangkan macam manakah bunyi daripada TV tu dapat masuk ke katil tu kan, dalam bilik lah. Untuk soalan ni, kamu mesti lukis semula. Kamu lukis semula bilik tu. Okey, pakai pembaris jangan freehand macam cikgu. Okey, lukis pakai pembaris. Okey, so ini bilik kita, bukan bilik, rumah Ini rumah dia ni. Lepas tu dia ada satu penghadang dekat tengah ni. Okey, satu penghadang dan di sini katil dia kan. Okey, ni katil lah. Pastikan kamu label. Okey, dan kawasan yang terbuka ni adalah pintu. Okey, lepas tu kita ada TV. Baik, TV kat sini. TV ni mengeluarkan bunyi. Of course, bila kita on tu dia keluar bunyi kan. Jadi bunyi ni kelas, dia macam mana kita nak tahu dia adalah gelombang sata ataupun gelombang membulat. Baik, tengok source dia, tengok punca dia kelas. Kalau punca dia satu ketul macam ni dan selalunya gelombang bunyi,
memang akan dalam bentuk gelombang membulat. So kamu bayangkan ada gelombang membulat lah, muka-muka gelombang membulat dalam rumah ni. Macam tu. Baik, TV ni ataupun bunyi, menghasilkan bunyi mempunyai panjang gelombang yang panjang. Apa maksud? Apa kelebihan panjang gelombang yang panjang ni? Bila panjang gelombang dia panjang, dia akan tersebar dengan lebih jauh dan dia dapat mengatasi kalau ada penghalang-penghalang. Kita boleh fikir macam kita ada banyak kan gelombang radio, kenapa ada setengah tempat kita tak dapat dengar radio, frekuensi radio tu. Kenapa dekat sini ada, kenapa dekat belakang bukit tak dapat. Semua tu disebabkan oleh panjang gelombang. Kalau panjang gelombang tu terlalu pendek, memang tak akan dapat sampai ataupun tak akan mengatasi sebahagian penghalang-penghalang yang ada. Baik, so kita dah ada tenaga bunyi dekat sini Kita ada gelombang bunyi, ini adalah punca kita lah. Punca gelombang kita, punca bunyi kita adalah daripada TV. So ini muka gelombang bunyi yang datang daripada TV tu. Bayangkan bunyi tu kat sini, lepas tu dia pun lalulah dekat pintu. Dia lalu dekat pintu ni. Bila lalu dekat pintu ni, kita tahu gelombang bila dah melalui satu celah, maka dia akan tersebar, betul tak? Jadi, kita lukis, kita anggapkan ada satu lagi gelombang baru. Maksud cikgu, daripada gelombang asal ni, dia menghasilkan satu lagi gelombang yang berbentuk membulat juga. Gelombang dia sama. Cuma, dia seperti ada gelombang baru. Sebab apa kelas? Sebab apa cikgu lukis dia macam ni? Sebab, kalau kita lukis arah perambatan arah perambatan dia macam ni kan? Yes, arah perambatan dia macam ni. So, bila dia masuk dekat sini, dia akan jadi lebih tersebar. Macam tu. Kalau kita lihat yang ini kelas, kita lihat yang ni. Dia menghasilkan gelombang membulat. Seolah-olah bila celah ni, ada satu celah ni, celah yang ini, dia membentuk satu lagi gelombang yang lain. Tapi cikgu kenapa dia tak lurus kan? Kenapa dia tak satah? Sebab dia adalah asalnya gelombang membulat. So bila gelombang membulat, setelah dibelaukan pun dia akan menghasilkan gelombang membulat. Cuma dia seolah-olah wujudnya membentuk satu lagi gelombang, corak gelombang yang lain. Maksud cikgu macam ni. Maksud cikgu kalau kamu contoh kamu tak boleh lukis dia kalau dia satu corak yang sama. Ni TV kita kan. So TV ni bunyi dia macam ni kan. Bunyi dia macam ni. So bila dia lalu kat sini, dia tak boleh, kamu tak boleh lukis macam ni. Sebab apa tak boleh lukis macam ni kelas? Sebab dekat sini ni tempat yang kamu pilih ni daripada hujung ni ke hujung ni mestilah datang daripada kawasan ini kelas. Sebab kawasan ini yang menjadi sumber bunyi tu masuk. Sumber bunyi itu tersebar. Kan bunyi tu kan dia pergi sini. Yang pergi sini tapi kamu kalau pergi kat sini kelas, ini adalah tembok kan, simen tu. Dia tak boleh go through. Dia tak boleh go through. Jadi yang boleh go through hanyalah dekat kawasan yang celah ini sahaja. Jadi yang dekat kawasan celah ni lah kamu mesti start yang baru. Macam tu. Dekat kawasan yang celah itulah yang kamu mesti start yang baru. Gelombang yang baru. Tak nampak. Mesti start yang baru. Kat sini barulah start yang baru. Sebab itulah yang kita lukis macam ni kelas. Kita lukis yang macam ni, bukan yang merah macam ni. Sebab sumbernya mesti datang daripada celah ini kelas. Kalau kita tengok yang ini pun, tengok yang ini tengok yang kita dah belajar sebelum ini dan ini sekalipun. Kalau kita lihat dekat punca utama dia adalah di bahagian ini. Di bahagian celah tu. Dan dekat kawasan ni ada tak gelombang? Tak ada gelombang sebab gelombang tu terhalang. Dia tak boleh nak lalu. Dia bukannya
Channel cikgu dia tak boleh lalu, dia bukan meresap. Dia bukan resapan. Kalau resapan dia boleh lalu. Dia boleh lalu. Itu resapan. Tapi ini bukan resapan. Dia tak boleh melalui, dia tak boleh go through. Jadi dia mesti ada satu laluan yang membolehkan bunyi tu merambat. Okey? Sebab kita tahu kan, kalau bunyi ni dia nak merambat dia mesti ada medium. Baik, jadi dia ada satu tempat lah digunakan untuk perambatan. Jadi oleh itu, kawasan celah inilah yang menjadikan sumber baru bunyi yang tadi tu. Sumber macam kiranya macam untuk membentuk corak gelombang yang baru. Oleh itu, bila kita lukis, kita mestilah berpunca daripada yang dekat pintu dia ni. Mesti punca daripada sinilah, punca dari pintu dia ni. So ada gelombang baru yang lain. Sebab itulah gelombang dia sengit pula ke macam ni kan. Jadi kalau kamu duduk dekat katil ni, kamu boleh dengar lah bunyi dia. Sebab daripada bunyi dari TV ni terus masuk ke, tersebar ke katil. Sebab ada muka gelombang yang berasal daripada pintu ini kelas. Jadi ingat lukis yang macam ni. Bukannya asal pun macam ni, bila lalu dekat pintu dia keluar-keluar pun macam ni. Tak boleh. Sebab dekat, bukan sini punca dia, tapi yang puncanya adalah dekat sini. Jadi mesti lukis asalnya daripada sini. So macam tu lah. Faham ya? Kalau ada soalan lagi boleh tanya cikgu. Jadi apa yang kamu kena bagi tahu? Sebab kamu kena terangkan. Yang pertama, kamu kena bagi tahu bahawa pintu. Cara kamu tulis ayat tu tak kisah Pintu bertindak. Okey, ataupun pintu bertindak sebagai celah. Okey, ayat pertama mesti ada pintu dan kamu mesti bagi tahu apa fungsi pintu tu. Pintu tu bertindak sebagai celah. Yang kedua, menyebabkan, ni kamu boleh sambung, ayat kamu boleh sambung. Cuma cikgu nak bagi tahu apa poin yang perlu ada Bunyi dibelaukan atau terbelau. Boleh? Jadi pintu tu lah yang celah tu menyebabkan berlakunya pembelauan bunyi. Kalau tak ada pintu tu tak boleh terbelau sebab dia pembelauan ni hanya berlaku apabila gelombang melalui celah. Ataupun penghalang lah. Kat sini ada satu penghalang dan dia ada celah dekat sini. So dua-dua tu ada. Yang ketiga, poin yang mesti ada, bunyi disebarkan ke seluruh kawasan bilik. Jadi nampak tak flow dia? Kamu kena terangkan dulu macam kenapa boleh berlaku pembelauan. Sebab ada pintu. Pintu tu bertindak sebagai celah. So bila gelombang melalui celah, dia akan terbelau. Setelah ada berlakunya pembelauan, maka bunyi disebarkan ke seluruh kawasan bilik. 3 perkara ini mesti ada dalam jawapan kamu. Kamu nak buat ayat dia panjang? Boleh. Nak buat ayat dia poin-poin? Boleh. Tak ada masalah. Okay, kita bukan bahasa Melayu yang perlukan ayat yang lengkap. Fizik ni sebenarnya tak perlu ayat lengkap pun, tapi mesti ada keyword yang tertentu kata-kata ataupun kata kunci, kata kunci yang tertentu yang memberikan kamu markah. Baik. Soalan yang seterusnya, soalan 2B pula, dia kata nyatakan satu fenomena lain yang menyebabkan bunyi merambat dari televisyen ke budak itu. Okey, soalan ni adalah jawapannya soalan B. Okey, jawapannya adalah fenomena pantulan bunyi, pantulan gelombang. Baik, kenapa cikgu kata pantulan? Sebab kita
kita lihat dekat sini, ni adalah kita punya arah perambatan. So bila arah perambatan ni, bila bunyi ni sampai je dekat dinding, okay, gelombang bunyi sampai je dekat dinding, bunyi ni akan dipantulkan. Betul tak? Kita belajar pantulan gelombang. Apabila gelombang, satu gelombang tu terkena pada satu kawasan yang keras ataupun satu benteng ke, satu penghalang ke, maka dia akan dipantulkan dalam dalam sudut yang sama. Jadi kat sini pun disebabkan oleh pantulan bunyi. Jadi bunyi yang terkena dinding ni akan dipantulkan masuklah ke dalam bilik ni. Selain daripada berlakunya pembelauan. Boleh ya? Okey. Biasanya kalau macam kita tak nak berlakunya pantulan bunyi, sebab itulah kita pakai langsir, kita letak softboard ke dekat dinding, jadi bunyi tu akan diserap instead of dipantulkan. Okay, boleh? Baik, ini adalah dah habis dah soalan latihan formatif 2. Latihan formatif 5.5, soalan 1 dan soalan 2. Baik, sekarang kita pergi ke latihan kendiri 5.5. Cikgu dah ada share dekat kamu hari tu. Cikgu harap kamu jumpalah. Okey, soalan 1 A dan soalan 1B cikgu tak bincangkan ya, sebab soalan 1A dan 1B tu sama seperti yang dua ni, betul tak? Samalah dua ni. Soalan 1A dan 1B sama dengan soalan 1C dan 1D dalam latihan formatif tu. Kita terus pergi ke soalan 1C. Okey, soalan 1C ni dia ada satu penghalang di tengah-tengah ini kelas. Baik, cikgu ada tunjukkan kepada kamu pada hari Isnin yang lepas. Cikgu ada tunjukkan macam mana nak melukis kalau ada penghalang ataupun ada penghalang lah dekat tengah ni. Kalau dekat tengah laut, penghalang ni apa kelas? Sebenarnya penghalang ni adalah pulau. Kalau dekat tengah laut, korang bayangkan kat tengah-tengah laut yang luas tu tiba-tiba ada pulau dekat tengah ni. So ini adalah contohlah pembelauan gelombang. Apa yang kita, soalan ni dia suruh kamu lukiskan, lukis muka gelombang yang terbelau. Jadi bila ada penghalang ni ataupun kita panggil objek dekat tengah-tengah ni, di tengah-tengah gelombang yang sedang merambat, jadi kita punya lukisan adalah, sambung sikit dia punya panjang gelombang. Cikgu punya warna lain lah. Kita guna hijau panjang, sambung sikit dia punya gelombang tu. Dan gelombang tu dia, kalau kamu rasa susah, kamu buat dulu garisan. Boleh pula. Dia adalah mesti ada melengkung, lepas tu ada garisan. Melengkung, ada garisan, melengkung, ada garisan. Melengkung, garisan, melengkung, garisan. Okey, dan makin lama dia akan makin hilanglah dan makin bersambung sehinggalah dia jadi lurus semula. Sebab itulah kalau kita pergi pulau, ombak di kawasan ini, ombak di kawasan X ni dia sangat perlahan, slow je. Sebabnya semua dia dibelaukan. Lagi besar pulau tu, lagi kuranglah dia punya kesan. Amplitude ombak tu semakin berkurang. Bila amplitude ombak tu semakin berkurang, bermaksud ombak tu semakin tenang. Dia tak tinggi, dia tak mengganas. Okey. Jadi anggaplah yang seketul secong ni apa? Adalah pulau-pulau yang berada di tengah-tengah laut. Boleh ya? Okey, untuk soalan 1A dan soalan 1B cikgu tak bincang sebab dia sama. Untuk soalan 1C inilah jawapannya. Seterusnya kita lihat pada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ramai juga yang tanya cikgu, ini soalan bandingkan. Tapi saya lihat dalam buku teks semuanya sama cikgu. Ya, semuanya sama. Soalan perbandingan kelas tak semestinya perbezaan.
Soalan perbandingan kalau dalam sains PT3, bila ada soalan je ditulis bandingkan, kamu mesti bagi satu persamaan dan satu perbezaan. Itu soalan PT3. Jadi soalan perbandingan ni kelas, bukannya jawapan dia adalah perbezaan sahaja, tak. Dia adalah soalan persamaan pun adalah bandingan. Sebab perbandingan ni kita bandingkan apa yang sama dan apa yang berbeza antara kedua, kalau kita ada dua perkara lah. Jadi soalan ni dia suruh kamu bandingkan gelombang terbelau dengan gelombang tuju dari segi frekuensi, panjang gelombang dan juga laju. Jadi apa yang kamu buat adalah kamu tulis jawapannya, soalan 1A. Semua tu tak berubah kan? Semuanya sama, betul tak? Frekuensi sama, panjang gelombang sama, laju gelombang sama, betul? Jadi tulis je, tak ada masalah. Frekuensi, mungkin kamu rasa pelik sebab semua sama je, macam tak ada jawapan je. Tak. Frekuensi gelombang terbelau adalah sama dengan frekuensi gelombang tuju. Sama, tu jawapan dia. Mana cikgu? Mana dapat? Macam-macam mana nak dapat ayat-ayat ni cikgu? Tengok soalan. Soalan dia, kalau kita tengok soalan kalau kita lihat kepada soalan dia, ini soalan dia kelas. Sekejap. Kita kecilkan. Yes, ini soalan dia. Dia kata kat sini, bandingkan gelombang terbelau dengan gelombang tuju. Jadi ambil je ayat ni, ambil je ayat ni kelas. Lepas tu gabungkanlah dengan perkataan frekuensi, panjang gelombang dan juga laju. Buat gabungan sahaja. Jadi tak perlulah kamu nak mereka-reka ayat lain. Sebab cikgu faham. Mostly student dia tak boleh atau bukan tak boleh, cikgu rasa kamu sukar dan kurang yakin untuk mencipta ayat-ayat bagi menjawab. Especially kalau soalan fizik. Kamu tak tahu macam mana nak terangkan benda tu dalam ayat. Kalau bagi soalan kira-kira tu senang cikgu, masukkan ni terus dapat jawapan. Tapi untuk soalan penerangan ini, ramai pelajar yang ada masalah. Jangan risau, bertenang. Tengok kepada soalan yang diberikan. Selalunya soalan akan membantu kamu untuk menjawab. Kalau kita bandingkan kamu bandingkan dengan ayat cikgu dan juga ayat soalan. Cikgu tulis kat sini frekuensi gelombang terbelau. Frekuensi gelombang terbelau adalah sama. Kalau sama ni jawapan dia kan? Dengan frekuensi gelombang tuju. So ada tak gelombang terbelau? Gelombang tuju. Apa yang kita dapat lihat kat sini adalah yang depan ni adalah soalan. Soalan nak frekuensi. Jadi cikgu bagi tahulah frekuensi. Frekuensi gelombang terbelau ni dah ada dalam soalan. So kita buat perbandingan. Perbandingannya adalah sama sahaja. Okey, sekarang kita tengok pula panjang gelombang. So panjang gelombang pun sama, betul tak? Tulislah panjang gelombang bagi gelombang terbelau adalah sama dengan panjang gelombang bagi gelombang tuju. Okey. Seterusnya C, laju. Sama juga. Yang berubah apa dia? Dua je tadi kan? Amplitude dan juga arah. Jadi yang lain tu semua sama. Laju gelombang terbelau adalah sama dengan laju
gelombang 7. Okey. Boleh? Gelombang 7 tu adalah gelombang yang asal. Contoh ni, jadi gelombang 7. Lepas tu adalah penghalang. Lepas ada penghalang tu adalah gelombang terbelau. Tu je. Jadi yang depan ni kita panggil gelombang 7. Yang selepas benda ni kita panggil sebagai gelombang terbelau. Okey, kalau kamu nak tulis, cikgu saya nak tulis frekuensi gelombang sebelum terbelau adalah sama dengan frekuensi gelombang selepas terbelau. Boleh, tak ada masalah, sama je. Tapi untuk lebih berhati-hati, gunakan terma yang dah diberi dalam soalan. Okey, boleh 15 minit lagi. Baik, kita tengok soalan nombor 3. Samat berjalan. Okey, soalan nombor 3 dia kata samat berjalan berdekatan sebuah tingkap dalam arah seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, ni samat dia berjalan sampailah ke X ni kan. Dia masih dapat mendengar muzik daripada pemain CD itu apabila berada di kawasan kedudukan X. Okey, so nampak ini adalah gelombang membulat. Okey, gelombang membulat. Since dia adalah gelombang bumi kan. Okey, A, terangkan mengapa Samad masih dapat mendengar muzik dari pemain CD itu walaupun berada di kedudukan X jauh dari sisi tingkap itu. Nyatakan fenomena yang berlaku. Of course lah, ini adalah fenomena pembelauan gelombang. Sebab apa? Macam mana kita tahu pembelauan gelombang? Sebab kita tengok ada gelombang dekat sini dan tiba-tiba adalah celah dekat sini pula. Jadi bila gelombang melalui celah, maka gelombang itu akan terbelau. So bila dia terbelau, maka bolehlah Samad ni dengar bila dia dekat X. Okey, macam mana dia terbelau tu? Okey, ni Samad. Jadi bila bila bunyi tu sampai je dekat tingkap ketul ni, maka dia akan mewujudkan dia akan terbelau lah. So dia akan terbelau, sebab itulah bila sampai dia akan terbelau dan tersebar, betul tak? Dia akan berlakunya penyebaran gelombang. Jadi tengok bila berada dekat X pun masih berada dalam kawasan yang boleh bunyi tu boleh didengari. Gelombang masih lagi sampai. Jadi inilah menyebabkan Samad ni walaupun berada di X masih lagi boleh mendengar bunyi tadi tu. Jadi cara nak explain dia sama je dengan soalan yang latihan formatif yang TV tu tadi. So kamu bagi tahu apa? Yang pertama tingkap. Tingkap bertindak sebagai celah. Yang kedua, menyebabkan kan, ayat lain boleh. Apabila gelombang bunyi melalui celah, gelombang akan, kamu nak gelombang saja ke gelombang bunyi pun boleh, akan terbelau atau dibelaukan. 3, ini menyebabkan bunyi disebarkan sehingga ke kawasan kedudukan kan, sehingga di kedudukan X.
Tambah lagi boleh. 4. Ini menyebabkan ini membolehkan tamat mendengar bunyi itu di kedudukan X. Boleh? Okey, sama je dengan yang tadi kan? Baik. Okey, kita dah. Okey, jadi soalan yang mana pula? 3B, nyatakan fenomena yang berlaku. Itu adalah fenomena pembelauan gelombang. Okey, so soalan nombor 3B. Jawapannya adalah fenomena pembelauan gelombang. Okey. Dah habis kita bincang. Baik, ada 10 minit lagi. Cikgu bagi peluang untuk siapa-siapa untuk tanya soalan. Dan cikgu boleh terangkanlah sekarang. Okey, ada apa-apa soalan kelas? Ada 10 minit lagi masa. Kamu akan mula bersekolah pada 3 hari bulan ni, form 5 masuk. Kamu sekolah 18 kan? 18 hari bulan kamu akan start sekolah. Jadi kita ada masa 3 minggu lagi. Cikgu rasa kita tak dapat habiskan bab 6 tu. Kita cuba habiskan sampai bab 5 je lah. Sebab bab 5 kita bulan 10. Kamu akan masuk 18 hari bulan 10. 4 hari bulan 10 form 5. 18 hari bulan 10 form 3 dan form 4. Tingkatan 3 dan tingkatan 4. Lepas tu 1 hari bulan 11 semua orang akan ada. Masa kamu masuk tu tingkatan 5 akan ada lah. Tingkatan 5 memang akan masuk bermula 4 hari bulan. Tingkatan 3 dan 4 akan bermula pada 18 hari bulan. Tingkatan 1 dan 2 bermula pada 1 hari bulan 11. Kaedahnya adalah bergila-gila. Dia akan bagi separuh lah. Contoh kamu ada berapa orang? 26 orang. Minggu ni 13 orang datang. Minggu depan 13 orang datang. Macam itulah. So kamu akan bergila-gila. Bukan orang yang sama. Jadi cikgu tak tahu lagi macam mana kita nak belajar bergila-gila ni. Mungkin cikgu akan, itulah cikgu ingat hari tu cikgu nak terus buat amal ni. Tapi kita ada satu lagi bab kan, bab 6. Nantilah cikgu fikir macam mana. Kalau ada persoalan, Afiqah, cikgu harap kamu faham ya. Kamu yang request nak untuk bincang soalan-soalan ni. Ada apa-apa lagi soalan ke? Kalau ada boleh tanya sekarang. Nanti masa kita kelas tu, cikgu akan semua orang dah ada modul kan. Nanti maybe cikgu tak tahu lagi macam mana proses tu. Cikgu tengah fikir lagi sama ada rotation, sebab kan dia rotation. So maksudnya cikgu kena sebut, cikgu kena ajar satu tajuk tu 2 kali. Satu geng pertama, satu geng kedua, macam tu. So yang geng yang kalau katalah minggu ni kumpulan 1 datang, kumpulan 2 tu ada kat rumah. So ada kat rumah tu cikgu kena sediakan latihan ataupun kamu buatlah sesuatu dekat rumah tu, nanti cikgu akan tunjuk, cikgu akan fixkan lah apa. Jadi menyebabkan proses tu menjadi sangat lambat untuk kita habiskan. Cikgu ingat cikgu nak buat macam ni. Cikgu ingat macam kita dekat sekolah tu kita hanya bincang jawapan soalan-soalan yang kita dah belajar. So cikgu kena, macam kita kena ada kelas lain lah untuk buat malam ke apa tu. Tengoklah macam mana. So tajuk bab 6 tu panjang juga sebenarnya sebab dia banyaklah perkara dia. Okey, ada soalan lain?
Cikgu berbebe sampai habis 10 minit je. Bab 6 kalau kita lihat dekat sini dia ada pembiasan. Yang paling cikgu crucial untuk diajar adalah pembiasan cahaya ni. Kamu dah belajar masa di sekolah, tingkatan 1. Okey, ni kamu dah belajar. Cuma masa di tingkatan 4 ni ilmu kamu diterangkan ataupun didedahkan dengan hukum Snell. Inilah cara untuk melukis ni cikgu harap kamu dah tahu. Ini masa di tingkatan 1 kita dah belajar, cikgu rasa lah. Ada pembiasan cahaya masa tajuk tingkatan 1. Okay, yang ni yang kamu diperkenalkan. Lepas tu kita ada eksperimen. Dalam nyata dalam ketara. Okay, pantulan dalam penuh. Dia semuanya berkaitan dengan cahaya. Sangat menarik tajuk ni. Okay, ada soalan kelas? Sambil-sambil cikgu berbebel. Dia agak panjang. Dan yang cikgu risaukan adalah ni soalan gentian optik, soalan favorit. Tajuk cahaya, soalan yang selalu keluar adalah gentian optik. Dia suka tanya pelajar tentang gentian optik. Nanti dia akan bagi pilihan-pilihan gentian optik dekat kamu. So dia akan tanya kamu, okey, gentian optik yang mana yang paling sesuai? Kenapa? Yes, yang ini, pembentukan image. Kita kena belajar cara nak lukis, nak dapatkan image. Ni, cara nak lukis image. Ni, ni. Macam mana kamu nak dapatkan image? Takkan kamu nak hafal setiap situasi, tak mungkin. Kita akan belajar cara untuk melukis lah. Kita ada kanta dan juga kita ada cermin. Dia berbeza lah, kanta dengan cermin ni berbeza. Kanta, kita ada formula kanta. Lepas tu kita ada peralatan optik ni pun jenuh juga. Mikroskop. Okey, dan kita ada cermin. Cermin pun kita ada juga untuk melukis. Kita ada melukis gambar raja sinar untuk cermin. Cermin ada dua, cermin cembung dan cermin cekung. Sama dengan kanta lah, kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, yang itulah yang crucial ni. Ada 6 subtajuk. Nanti cikgu fikirlah macam mana. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita habiskan kelas kita di sini. Minggu depan kita akan masuk kepada 5.6 dan juga 5.7. 2.7 tu penerangan je, tapi dia sangat penting untuk aplikasi lah. Okey, kalau tak ada soalan, itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih semua.